A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah? Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan terbaik. Pak Aris doakan anda, mudah-mudahan sepanjang hari ini perjalanan anda diberkati oleh Allah SWT, ditakdirkan dengan yang baik-baik, dilimpahkan rezeki, insya-Allah dianugerah dengan kesihatan. Andai kata pada detik saat ini anda sedang diuji oleh Allah SWT, mudah-mudahan Allah beri anda cahaya, Allah beri anda jalan penyelesaian, Allah tunjukkan anda jalan keluar daripada 1001 kesulitan yang anda sedang hadapi, insya-Allah. Dalam kehidupan ini, sahabat, kan carilah sahabat-sahabat dalam hidup ini, kan kita didik anak kita mencari kawan yang baik ni untuk apa sebenarnya? Kita ni sentiasa risau anak kita buat akhlak yang buruk, mencontohi akhlak-akhlak kawan-kawan yang buruk, yang rosak. Hakikatnya kita tak didik anak kita untuk mencari rakan-rakan yang boleh menjadi rakan dia dalam syurga nanti. Ini yang kita tak bawa dalam kehidupan anak-anak kita. Pak Aris ulang sekali lagi. Awal-awal dah bagi tips daripada anda ni. Dengar baik-baik, ambil. Ini sebagai satu pesanan dan ingatan. Termasuk anda yang tua-tua, kita yang tua-tua ni pun sama. Sama juga, ni hadis Nabi bagi tahu. Ni Nabi yang bagi tahu. Kita ni nak pilih kawan sebab apa? Sebab kawan yang sama ni lah kawan kita di akhirat nanti. Kalau kita kawan dengan kaki tonggang, kaki lepak, kaki dada, kaki ganja, kaki rock, kaki disco, kan? Itulah kawan juga yang kita akan jumpa di akhirat nanti. Nak ke kita jumpa macam tu? Tentu kita tak nak. Habis kita doa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, jadikan aku orang yang engkau matikan aku dalam husnul khatimah, engkau matikan aku dalam keadaan baik, engkau matikan aku dalam keadaan reda. Tapi pada waktu sama, kawan-kawan kita semua rosak. Kawan-kawan kita adalah kawan-kawan yang buat kita lara. Kawan-kawan yang buat kita membazir banyak masa, bukan mencari Allah tapi mencari manusia. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab tu kita didik anak kita memilih kawan yang baik bukan semata-mata nak jadi dia baik. Kita tanamkan benda yang jauh lebih besar daripada itu, kan? Iaitu sebab anak-anak ni, tuan-tuan kena faham satu benda, kan? Kalau kita kata kawan-kawan kau ni bukan bagus, tapi bagi dia tu kawan bagus. Kan? Kalau anak tu memang main dadah, bagi dia kawan-kawan yang dadah tu semua kawan-kawan yang baik dengan dia, faham dia. Nampak? Kawan-kawan yang faham dia. Faham ke faham? Daripada sudut pandang ni, itulah kawan yang baik. Untuk apa kawan dengan pengawas-pengawas? Skima-skima ni, asyik cek salah orang aja, macam dia bagus, kan? Sikit-sikit tu nama orang, sikit-sikit tu nama orang. Dengar dia bagus je. Nampak tak? Faham tak? Baik aku, ni kawan-kawan aku yang terbaik, dia faham aku. Kan? Di saat aku susah, di saat aku menangis, dia ada sebelah aku. Tapi kawan-kawan ni semua main dadah, main ais. Kawan-kawan ni main syabu. Kawan-kawan ni kaki lepak, kaki perempuan. Tapi anak kita ni anggap ni semua baik. Kepercayaan ni, sistem kepercayaan ni telah dibina macam tu. Jadi kalau kita kata pilih kawan baik, bagi dia kawan tu yang baik. Dia dah pilih kawan yang baik, bagi dia itulah kawan yang baik. Faham ke faham ni? Nampak tak? Bagi dia, untuk apa kawan dengan orang macam tu? Ini semua skema lah. Bazir masa lah, macam bagus je. Dengar dia bagus je. Kalau saya duduk kelas paling ujung, kalau kita cerita pasal anak-anak sekolah, kalau saya duduk kelas paling ujung, saya lebih selesa kawan dengan kawan-kawan sekelas saya. Nampak tak? Kawan-kawan yang mempunyai pemikiran, mempunyai karakter macam saya. Jadi bila mak kata pilihlah kawan yang baik, bagi dia itulah kawan yang paling baik. Sebab kalau budak-budak kelas yang pertama tak nak kawan dengan aku. Budak-budak kelas yang pertama tak nak kawan dengan saya. Budak-budak kelas pertama rasa macam tak selesa kawan dengan saya pasal kita bodoh, tak pandai. Budak pandai nak kawan dengan kita, takkan kan? Nampak tak? Itu adalah konflik yang kita tak pernah kita rungkaikan di kalangan pelajar-pelajar kelas-kelas belakang, yang di mana mereka tak dapat kawan yang kelas-kelas ujung sebab mereka tak ditanamkan Islam. Nampak? Sebab kita tanamkan pada anak kita kalau duduk kelas pandai mesti budak baik. Siapa cakap? Budak kelas pandai pun ada yang zina. Saya dah handle kan 27 tahun saya terlibat dengan bidang macam ni. Nampak tak? Tak kisahlah saya ada satu kes seorang ketua pengawas sekolah, kan? Tapi habit dia ialah beronani. Ketua pengawas tapi habit dia beronani. Nampak tak? Kalau mak kita kata kawallah budak-budak macam tu, ketua pengawas sekolah nampak baik. Memanglah kita nampak dia baik, alhamdulillah. Tapi kamu tak kenal karakter dia, kamu tak kenal sifat dia, kamu tak kenal sikap dia, kamu tak kenal siapa dia. Nampak tak? Sebab itulah dalam kehidupan kita tanamkan pada anak kita nak pilih kawan yang baik supaya dia faham ialah kawan-kawan yang akan bersama dengan dia di syurga Allah. Kawan-kawan ni boleh bawa dia ke syurga. Kawan-kawan ni boleh bawa dia dekat dengan Allah tak? Kawan-kawan ni boleh menyebabkan dia dekat dengan Nabi SAW. Dia mencintai Nabi, mengingati Nabi, merindui Nabi. Tanamkan begitu daripada awal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Saya minta maaf. Kadang-kadang kita ni bermula pada tadika dah rosak dah. Kita nak hantar anak kita tadika-tadika elit, tadika-tadika yang eksklusif, dengan harapan anak kita menguasai bidang-bidang ilmu, menguasai sains, menguasai bahasa Inggeris, tanpa kita sedar anak kita sedang bercampur dengan orang anak-anak kecil yang dipimpin oleh mak bapak yang rosak. Nampak tak? Very selektif. Dia nak pilih-pilih orang, dia kawan dengan orang tertentu saja. Sebab achiever, orang berjaya. Kita masuk ke tadika-tadika yang eksklusif, tadika-tadika yang bayar mahal ni. Contoh, tak semuanya begitu. Kan? Kita takut anak-anak kita lahir dengan sifat ego, tak boleh kawan dengan orang ni, tak boleh kawan dengan orang ni. Ni kawan-kawan saya pernah jumpa, kat madrasah saya pun ada macam tu. Kan, mentang-mentang bapak dia kaya, kan, dia nak kawan dengan orang kaya je. Alhamdulillah, madrasah saya tak ramai orang kaya boleh kira pakai jari. Jadi kalau dia nak kawan dengan kawan-kawan yang sama level macam dia, sekufu dia, kan, setaraf dengan dia, dia bosan duduk kat madrasah. Sebab kawan-kawan tak banyak. Jadi pilihan tak ada, maka akhirnya terpaksa kawan dengan semua orang. Itu menarik. Nampak tak? Alhamdulillah, sebab Pak Rismi madrasah bukan eksklusif. Bukan yang masuk semua jutawan. Bukan yang masuk semuanya hartawan. Kan? Faham tak? Yang masuk semua adalah setia kawan. Walaupun bukan hartawan, tapi setia kawan. Faham kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So kita tanam kepada anak-anak, dengan siapa kamu berkawan, adalah mereka inilah kawan kamu di akhirat nanti. So anak-anak akan belajar banyak benda. Kita sendiri pun sama. Dengan siapa kita berkawan pada detik saat ini adalah kawan-kawan kita di akhirat. Kalau kawan-kawan kita semua main kawan-kawan kita semua main ni, insya-Allah hari Sabtu nanti kita kupas sikit. Kita kupas benda-benda ni. Bagaimana anak-anak kita tanpa kita sedar, kan, terbawa dia, terpimpin dia ke arah yang salah. Insya-Allah. Tapi detailsnya kita bincang dalam kelas online, tapi saya akan sentuh benda ni. Insya-Allah dengan izin Allah. Kan, betapa kita banyak lepas pandang sebenarnya dalam proses mendidik anak. Kan, sebab orang yang ada agenda untuk menghancurkan Islam, mereka akan bergerak secara halus, secara perlahan, kan, secara lembut tanpa kita sedar. Satu, banyak anak-anak remaja kita tewas walaupun mereka masih kekal dalam Islam, tapi solat dah tak buat. Walaupun mereka kekal dengan syahadah kalimah la ilaha illallah, tapi kalimah itu tidak dibawa setiap hari. Nampak tak? Sebab mereka sedang dipengaruhi secara lembut, dan mereka dipengaruhi secara halus tanpa kita sedar. Anak kita perlahan telah tinggalkan agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Berapa ramai saya jumpa, kan, kita baca dan kita jumpa apa dia, mereka yang achiever, mereka yang berjaya, mereka yang belajar yang hebat-hebat, tapi mengakui malu nak mengaku di Islam. Nak mengaku bangsa Melayu ni memang banyak, tapi dia lebih selesa dia berkawan dengan orang yang kebanyakan bukan Islam, maka mereka rasa Islam ni banyak mengganggu hidup mereka. Nak berparti tak boleh, kan, nak duduk dengan perempuan tak boleh, kan, semua tak boleh. Bagi dia Islam ni mengganggu hidup dia. Sebenarnya Islam menjaga dia tak nampak. Bagi dia Islam mengganggu hidup dia, mengganggu hak privasi dia. Dia termakan, dah termasuk dalam golongan-golongan orang yang memperjuangkan human rights. Kan, everything is human rights, sampai perempuan lelaki pun mesti disamakan, disamaratakan. Nampak tak? So ada banyak anak-anak kita dah masuk golongan macam ni. Mereka rasa Islam ni banyak ganggu. Semua benda tak boleh, menyusahkan. Kan? Jadi ini yang kita bimbang. Gerakan-gerakan ini bergerak sekarang lebih jelas. Gerakan ini bergerak lebih berani. Sangat berani. Sebab ada banyak orang-orang yang ada kuasa, orang-orang yang mempunyai jawatan, mempunyai kedudukan juga bersama dengan mereka, maka mereka hari ini lebih berani. Nampak tak? Satu ketika kita dengar mereka bawa Bible pergi taman-taman, mereka berani sebab ada orang di atas walaupun masih Islam, tapi mempunyai pemikiran yang terbuka. Apa kata mereka? Ini kita pernah dengar. Tak pernah dengar, Pak S ungkapkan supaya kamu dengar hari ini. Apa dia? Kan, kenapa nak takut pada padri-padri yang bawa Bible? Kenapa kita nak risau dengan sister-sister yang bawa Bible? Mereka sebarkan agama mereka seperti mana kita sebarkan agama kita. Apa salah dengan mereka? Kalau kita boleh sebarkan agama kita, kenapa mereka tak boleh sebarkan agama mereka? Kalau kita iman kuat, apa nak takut pada mereka? Nampak tak? Mereka bawa hujah-hujah yang menyebabkan kalau mereka ada kedudukan dan jawatan, mereka akan benarkan puak-puak ini berleluasa di Malaysia. Hakikatnya perundangan Malaysia menghalang puak-puak ini daripada beroperasi. Undang-undang Malaysia jelas, kan, perlembagaan Malaysia jelas, kan, mengatakan bahawa agama lain tidak boleh disebarkan kepada penduduk Malaysia khususnya. Tapi nampak tak, sebab kita telah pun dinetralkan, kita telah pun dipositifkan, maka
banyak perkara yang kita tak duga hari ini sedang berlaku dengan jelas, terang-terang. Sebab tu kita bimbang. Satu ibu dan ayah, jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah dengan kehidupan hari ini. Hanya kerana anak kamu duduk kelas sains, duduk sekolah sains, sekolah MSM, kamu yakin bahawa anak kamu akan bergerak sendiri. Anda buat silap besar dalam hidup. Mereka itulah sasaran utama. Dan syaitan, iblis dan pastinya golongan-golongan yang menyesatkan umat Islam. Ya, betul. Tapi kita, sebab semua benda very sensitif kat Malaysia, so kita tak boleh nak bercakap secara terang. Tapi saya cakap ni sebab saya dah lalui, saya dah lihat, saya dah jumpa. Saya kena cakap supaya anda faham, anak-anak anda yang pandai-pandai, anda mungkin tak perlu bimbang sangat tentang akademik dia, tapi wajib untuk bimbang tentang akidah dia, akhlak dia. Ya, kena ambil tahu, jangan ambil mudah. Walaupun anak kita belajar madrasah sekalipun, kena ambil tahu. Jangan ambil mudah. Sebagai ibu dan ayah, tanggungjawab kita tak pernah berakhir walaupun anak kita hantar pondok. Tanggungjawab kita tak pernah berkurangan walaupun kita hantar madrasah. Faham ke faham? Banyak mak bapak kan, dengan kekurangan knowledge, dia beranggapan bahawa kalau dah hantar anak ke pondok, maka anak tu mesti hebat. Anak tu mesti, ya, dia ada ilmu, tapi dia belum tentu boleh manfaatkan ilmu dia dalam kehidupan harian dia. Faham tak? Contoh, saya nak ambil contoh paling mudah kan. Contoh paling mudah. Siapa nak contoh tulis? Siapa nak contoh tulis? Saya nak contoh. Contoh Pak, contoh saya bagi. Kan, saya bagi contoh tu depan mata saya, dalam kehidupan harian saya, dalam kehidupan peribadi saya, supaya saya boleh terjemahkan dalam bentuk yang mana anda faham. Kan? Siapa nak tulis contoh Pak Dis, contoh. Tulis contoh. Saya tahulah anda nak. Kalau tak, saya tak payah bincanglah benda ni. Allah mesal yang selamat orang semua. Ada soalan? Kita pergi pada soalan. Okay, awal-awal kita pergi pada soalan. Kan, hari ini dengan siapa anak kita berkawan, kan, akan menjadi siapa dia. Kan, tak perlu nak fikir 10 tahun akan datang. Siapa kawan dia hari ni, kita dah tahu dah 10 tahun akan datang siapa dia. Kawan-kawan akan bentuk dia. Kawan-kawan akan bentuk dia. Kawan-kawan akan menjadikan siapa dia. Dulu seorang anak yang peramah, anak yang mesra, anak yang dengar kata. Tapi kenapa anak kita berubah? Cek kawan dia. Bukan main-main. Cek siapa kawan dia. Kan? Sebab anak kita kalaupun ada ilmu, belum tentu dia boleh manfaatkan. Saya nak bagi contoh. Tulis contoh. Tulis contoh cukuplah saya bagi. Apa soalan ni? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Soalan daripada WhatsApp. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada seorang kenalan lelaki. Minta tolong Pak Riz berikan apa-apa nasihat atau zikir yang terbaik untuk masalah ni. Mama dia suka kat dia hingga buat seks. Speechless saya bila dia beritahu masalah dia ni. Family memang sosial. Dan sekarang dia tapi tak tahu nak mula dari mana. Selama ni dengar ayah je rogol anak perempuan. Ni dah terbalik pula. Ayah dia masih ada, tapi ayah dia tak tahu apa yang terjadi antara dia dengan mama dia. Bila Islam tak ada dalam kehidupan, tak ada benda yang pelik. Islam datang untuk lindungi manusia. Islam datang untuk merawat jiwa yang rosak. Islam datang untuk memelihara wanita. Islam datang mengangkat martabat wanita. Islam datang menjadikan wanita bermaruah. Bila kita tinggalkan Islam, bermakna kita tak ada maruah. Bila kita tinggalkan Islam, makna kita tak ada harga diri. Bila kita tinggalkan Islam, bermakna kita sudah tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Kereta ada nilai, takkan manusia tak ada nilai. Rumah ada nilai, takkan manusia tak ada nilai. Motor kita nak pakai bertahun-tahun kalau kita jual, kalau tak mampu pun dibeli oleh kedai motor, besi buruk pun boleh jual. Ada nilai. Takkan kita lebih hina daripada besi buruk bila tinggalkan Islam. Sahabat, saya harap dia ada kat sini kan. Saya harap dia ada dalam FB ni. Bagi tahu pada sahabat anda, datang Madrasah Pak Riz, duduk kat sini, kita bangunkan anda. Dan kita tarbiyah anda, kita didik anda, kita semaikan jiwa Islam dalam kehidupan anda. Saya tak tahu anda umur berapa yang kes ni. Zaman hari ni, terima kasih bagi orang yang tanya soalan ni. Kan? Bagi orang yang kadang-kadang bising, banyak bising, popet. Apa ni buat live, kan? Cerita aib orang. Engkau keluar tak cari orang untuk tolong. Kau banyak cakap. Ada banyak manusia banyak cakap. Tetapi ada banyak orang kat luar sana terbiar tidak dibantu. Faham ke faham ni? Sebab tu dalam live ini sangat penting. Kita bukan jumpa live ni saja sahabat. Kita dapat PM, personal messenger dengan WhatsApp sangat banyak yang saya tak bawa dalam live. Yang kita settlekan di luar. Kita ibarat luar, kita bicara di luar mahkamah lah macam tu. Kita bantu di luar. Nampak tak? Ini banyak kes. Tapi untuk kes ni, tak perlu saya nak jawab detail-detail. Saya nak bagi tahu. Kan? Bagi anak ini,
anak remaja ini, bila anda sudah bersama dengan ibu anda rasa apa? Malaikat rahmat dah tak ada lagi dah dalam keluarga anda. Kasih sayang Allah habis dah. Seorang ibu yang sepatutnya melindungi anak melakukan dosa besar. Subhanallah. Ini adalah khianat. Bayangkan. Ingat. Bayangkan. Kalau ibu tu mengandung. Na'udzubillah min zalik. Bayangkan kalau ibu tu mengandung. Subhanallah. Apa jadi? Cerita keluarga 69 pun tak sampai level tu. Yang pernah dibawa tu. Nampak? Bayangkan. Dan ia bukan sekadar bayang. Benar-benar boleh berlaku. Na'udzubillah min zalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini mengundang kemurkaan Allah. Ini yang mengundang kemarahan Allah. Ini yang mengundang musibah besar di Malaysia. So, anak remaja itu, sahabat saya yang tanya soalan ni, cuba bisik kat dia, cuba bagi tahu dia, boleh tak datang kat tempat Pak Aris, duduk mungkin sebulan dua, kan? Duduk, kan? Tinggalkan nombor telefon, boleh kita hubungi, atau anda PM kita, kan? So, kita boleh berbincang apa yang kita boleh bantu anda, insya-Allah. Kan? Jangan kekal kena tinggalkan tempat tu. Ini mesej saya bagi tahu. Ini mesej yang saya sampaikan. Tinggalkan tempat tu. Sebab kalau anda kekal di tempat tu, rumah tangga mak bapak anda akan musnah. Mak anda akan rosak. Kalau dia boleh berzina dengan anak sendiri, tidak mustahil perkara itu juga berlaku di tempat lain. Itu kita risau. Anda datang, mudah-mudahan anda diberi hidayah oleh Allah SWT untuk anda selamatkan mak bapak anda. Saya orang luar, bukan senang nak selamatkan mak anda. Kan? Tetapi dengan hidayah Allah, insya-Allah kita percaya dan yakini. Buat solat taubat secara berterusan. Insya-Allah buat solat taubat secara berterusan. Asingkan diri anda daripada tempat maksiat. Masalahnya rumah anda tempat sarang maksiat. Rumah anda adalah sarang maksiat. Maka anda kena tinggalkan rumah tu. Berilah 1001 alasan pada mak bapak anda. Anda nak belajar, anda nak further study, anda hendak dapat kerja baru, apapun. Kan? Carilah alasan yang membolehkan anda keluar dari rumah tu. Maknanya rumah tu bukan lagi rumahku jannahku, bukan lagi rumahku syurgaku. Rumah itulah sarang maksiat. Kita takut nak sebut. Kan, tapi itulah tempat maksiat, tempat berlakunya sumbang mahram, tempat di mana boleh berlakunya kemaksiatan yang berterusan. So, anak ini harus keluar, wajib keluar, tinggalkan tempat tu. Wajib tinggalkan tempat tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, dan datang ke tempat Pak Aris. Insya-Allah. Apa yang kita bantu, kita bantulah. Insya-Allah. Kita bantu, sampaikan pada anak ni. Kita nak bantu. Kita memang nak bantu. Insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat, nampak tak? Anda yang berada kat live ni, nampak ke tak nampak ni? Faham ke faham ni? Bahawa dalam kehidupan ini ada banyak benda pelik sedang berlaku. Tolonglah. Ini adalah mesej tambahan bagi mereka yang akan hadir pada Sabtu ni. 8 daripada 8. 88. Dulu cantik nombor 888. Banyak orang kahwin tarikh tu 888. Maknanya 88 tahun 2008. Kan, ramai orang kahwin. Ambil tarikh tu, tarikh keramat tu bagi orang, kan. Dengar baik-baik. Pada mereka yang akan hadir pada Sabtu ni, seminar online Pak Aris 8/8/2020 ni, hari Sabtu ni, tolong hantar soalan awal-awal. Hantar masalah anda awal-awal untuk Pak Aris go through, nak baca. Sebab jawapan yang Pak Aris kongsikan adalah berkaitan, berkesarkan, bersandarkan, berlandaskan kepada permasalahan anda. Pak Aris tak nak cerita macam live ni, tak tahu apa masalah anda. Kita akan bercakap tentang masalah anda yang kita jamakkan, kita himpunkan berdasarkan kepada persoalan yang sama. Kita nak detailkan seminar ni, kita nak detailkan, kita nak jawapan biasa-biasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So, ibu ayah ambil cerita ni sebagai satu benda keras, benda tegas. Hidupkan Islam dalam keluargamu. Tolong hidupkan Islam dalam keluargamu. Jangan hidup macam tak ada agama. Ini dah macam tak ada agama ni, macam tak ada pegangan ni. Nampak tak? Saya ada seorang kawan yang mana seorang yang berjaya, achiever, orang kaya berjaya, tapi hidupnya lara. Dalam rumah ada bar. Dalam rumah ada bar, maknanya ada arak lah, senang cerita. Ada bar, dia buat mini bar. Dia buat mini bar, dalam tu ada arak lah, tempat arak minum. Kawan saya minum, tapi achiever, belajar di universiti. Sebaya dengan saya. Tapi minum. Tapi bekerja jawatan besar. Ada kedudukan, ada pengaruh. Nampak tak? Ini yang kita bimbang. Ini yang kita risau. Bila Islam tidak kita ni kat CJ beranak, kat
AIS, semua tu Islam. Tapi tak Islam pada diri kita. Tak Islam pada pengamalan kita. Tak Islam daripada perbuatan kita. Mereka yang kat luar sana sedang berempat-bulas tau. Untuk menyesatkan pemikiran kita. Kena faham anak-anak remaja kita sedang dihasut untuk tinggal ke agama. Kalau mak apak sendiri tonggeng terbalik, mak apak sendiri tewas, ini yang lagi kita risau. Ini bukan gurau-gurau sahabat. Tolonglah ambil berat ni. Ambil berat. Sebab tu bila pelajar masuk madrasah saya, kemudian tiba-tiba nak berhenti. Orang yang paling kecewa saya. Madrasah saya tetap jalan. Walaupun pelajar berhenti, madrasah saya tetap jalan, tetap on. Tapi saya kesian, saya sedih. Kan, bila mak apak berhentikan anak daripada madrasah, dia tak ada perancangan yang jelas. Paling sedih, daripada madrasah nak pindah madrasah. Sebenarnya madrasah tu lebih kurang semua sama. Yang tak samanya anak kita. Attitude, sikap, karakter dia. Ni tak nak ni. Bila terbuka pop. Pergi sedikit. Sekejap. Tak nak. Itu yang kan, nampak? Itu masalah tu. Tak nak. Jangan bagi yang kau pergi sikit. Tak nak pergi masuk. Tak masuk. Allah masyarakat Muhammad. Faham kan sahabat-sahabat? Ini cabaran kita. Saya nak ambil satu contoh tadi. Saya nak bagi satu contoh. Ilmu saja. Ilmu saya tak cukup sahabat. Ilmu saya tak cukup. Yang paling penting ya bagaimana kita manfaatkan ilmu tersebut. Contoh, saya nak bagi contoh. Contoh yang tadi ada yang tuliskan, insya-Allah saya pun tak tahu tak. Tapi saya yakin ada nak. Contoh saya ada madrasah. Ustaz-ustaz saya power. Yang ada bersahadah, yang ada yang bersyahadah tu ya. Hampir semua ustaz dan ustazah saya ada syahadah dan bersanad. Tapi walaupun dia ada ilmu, ada perkara yang dia sukar nak manfaatkan. Ada perkara yang paling sukar dia lah. Bagaimana dia nak aplikasikan ilmu tadi tu pada pelajar kalau dia tak ada ilmu tambahan. Apa ilmu tambahan? Macam mana nak uruskan pelajar, macam nak suruh pelajar senyap, macam nak suruh pelajar minat pada Quran, macam nak suruh pelajar jatuh cinta pada hadis Nabi, macam mana nak suruh pelajar, kita nak bawa pelajar untuk dekat dengan agama. Itu adalah perkara yang sangat sukar. Bukan mudah. Walaupun kita ada ilmu tauhid, ilmu fiqah, kita kena ada kepengetahuan bagaimana dengan ilmu-ilmu tadi tu kita boleh tundukkan pelajar. Inilah mak bapak banyak tak ada. Nampak tak? Dia memang belajar tinggi, jawatan besar, dia pejabat, dia datang semua bangun. Bila dia balik rumah, anak dia buat tak tahu je. Dia kat pejabat, orang semua respect dia sebab dia ada jawatan besar. Dia ada kedudukan yang hebat, luar biasa. Tapi yang kita risau, dia balik rumah, anak dia langsung tak pandang dia. Anak dia langsung tak hormat dia. Anak langsung tak pandang dia. Nampak tak? Ini yang kita bimbang. Dia kat sekolah dia guru disiplin. Tapi sayang sekali kat rumah dia gagal mendisiplinkan anak dia. Anak dia ambil motor belah macam tu je malam-malam. Sedangkan dia guru disiplin. Kat sekolah semua pelajar risau, takut jumpa dia. Tapi dia kat rumah anak-anak selamba je. Ini kita nak belajar. Nampak tak? Satu saya ajak anda datang pada 8/8 seminar online dah tutup dah. Apa yang ada lagi pada anda ialah ini program lagi besar lah. Kelas online yang kita jumpa setiap minggu. Setiap minggu kita ada kelas. Kan? Jangan risau, 3 jam, 4 jam je. Tak lama. Kan? Anda boleh tulis nombor telefon kat bawah, ruang komen. Anda tulis nombor telefon supaya kita boleh bagi pencerahan pada anda. Kelas online tu macam mana? InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan? Kita bagi soalan. Soalan daripada followers. Salam Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada anak yang OKU. Beliau sangat baik. Sebagai ibu, saya sentiasa berikan yang terbaik buat beliau. Baru-baru ni, anak saya trauma sebab dibuli oleh kawan beliau. Ada kalanya anak saya akan menangis seorang kat bilik dan bila saya datang dekat dengan dia, dia akan berhenti nangis dan cakap, "Abang anak syurga kan ibu?" Saya menangis setiap kali dia cakap macam tu. Saya takut jika saya tiada suatu hari nanti, siapa akan jaga dia? Walaupun dia ada abang dan kakak, namun saya tetap risau. Apa yang boleh saya buat untuk saya kuatkan jati diri anak saya? Ingat pesan saya, semua ibu-ibu dan ayah-ayah, tak kisahlah anak anda OKU atau tidak. Yang paling penting seawal dia kecil, dah boleh bergerak, dah boleh berjalan, didik dia dengan jati diri. Ini pinggan kita basuhkan. Baju kita sidai. Baju kita tolong lipatkan. Kasut sekolah kadang-kadang kita tolong basuhkan. Baju dia kita tolong ironkan sebab kita takut baju terbakar. Lebih baik baju terbakar daripada hati kita terbakar. Didik dia, panggil dia macam ni iron. Didik dia. Macam ni potong bawang. Macam ni siang ikan. Bangunkan jati diri dalam bentuk kehidupan harian dia kat rumah. Ramai orang ingat jati diri boleh dibangunkan pergi hantar anak pergi camp. Ini tak bijak tu aku cakap. Mak apak ni kena pergi seminar, pergi program supaya dia belajar macam mana boleh bangunkan anak jati diri. Ramai orang fikir jati diri boleh dibangunkan hanya antara anak pergi camp.
Itu tak sehebat mana. Hebatnya anak itu ialah bila dia dibangunkan dalam kehidupan harian dia. Mak kita panggil, semua tak kira anak kita lelaki perempuan, bawa dia ke dapur. Kesilapan besar mak bapak ialah memisahkan, pecah perintah. Pecah perintah. Macam mana Serban tu? Pecah perintah. Anak lelaki, anak lelaki tak masuk dapur. Anak perempuan duduk dapur. Ini salah. Anak lelaki pun kita hantar ke dapur, potong bawang, siang ikan. Barulah anak lelaki tahu macam nak potong ikan, nak siang ikan. Baru anak lelaki tahu nak blender. Barulah kita lahirkan khusus perkahwinan awal-awal. Ini bukan gurau lah. Ini apa Pak Rik cerita kahwin? Tak. Sebab engkau sendiri ada masalah kan, suami engkau tak pergi dapur. Suami engkau tak tengok pun beras ada tak ada. Bila engkau minta duit beras, dia marah. Dia kata bukan berbeli. Selama dia makan nasi ke, dia makan apa? Dia tak perasan ke dia makan nasi. Bila dia makan nasi setiap hari, tentulah beras tu akan berkurangan. Sebab suami tidak dilatih daripada kecil untuk masuk dapur. Suami macam bos. Teh tarik satu. Dia ingat apa? Dia ingat bini dia mamak apa? Tertarik mula. Mana? Satu tertarik. Siap. Nampak tak? Masuk dapur. Nak buat air pun tak kerti. Nampak tak? Maggi tak usah cerita lah. Kita belajar memang belajar masak Maggi. Air tak kerti masak. Nasi tak kerti masak. Ikan nak goreng pakai topik keledar. Mana jati diri kau? Ini bukan gurau ni. Saya tak gurau. Anda pergi kelas online saya. Kita belajar benda ni. Kita belajar bagaimana kita melahirkan keluarga yang ada jati diri. Jati diri bukan sekadar dia mempunyai kualiti dari sisi sudut. Kalau kawan cakap apa pun dia tak ada. Sebenarnya jati diri ni untuk benda semua besar. Ada orang dia hebat tau. Jati diri dia kuat bagi mak dia. Tapi bila mak bapak meninggal, anak mula salah kepilih kawan. Jati diri. Anak pilih salah kawan. Mak bapak cerai, anak salah pilih kawan. Kenapa semua itu berlaku? Sebab jati diri. Jadi, kalaupun anak kita OKU puan, saya tak tahu OKU tu kat mana. And OKU tahap apa, jenis apa saya tak tahu kan. Sebab puan tak detailkan. Saya nak minta jasa baik, kan, mak bapak, bangunkan anak, kan, kehidupan harian dia untuk bangkitkan jati diri dia. Nampak tak? Masa disiangkan, beri pencerahan. Menarik tu sebenarnya. Saya tak nak jelas-jelas. Kan, nanti itu semua saya bawa dalam kelas online saya. InsyaAllah. Kan? Tapi setiap perbuatan bagi pencerahan itu akan menghasilkan jati diri yang luar biasa. Pada saya tak pandai cakap, saya ajar kamu bercakap. InsyaAllah. Kan? Kita bimbing anda, kita pandu anda. InsyaAllah. Tapi live setiap hari kita kongsi. Jangan takut. Pada saya tak ada duit apa semua, tak apa. Datang live saya setiap hari. So, kehidupan harian adalah proses membangunkan jati diri anak-anak. Anak anda yang OKU tu apa puan, yang dibuli oleh kawan dan sebagainya, bangkitkan kata-kata motivasi. Saya cadangkan bawa masuk video-video orang OKU yang berjaya. Itu teknik yang terbaik, antara yang terbaik. Bawa masuk video-video kan, orang-orang yang bukan OKU juga dibuli tapi jadi orang berjaya. Jadi orang yang semangat tinggi. Bermakna dia akan faham bahawa orang kutuk, orang maki, orang caci, orang hina tak semestinya OKU. Rupanya kalaupun tak OKU pun orang boleh buli. Kalau tak OKU pun orang boleh hina. Kalau tak OKU pun orang boleh kutuk. Subhanallah. Yang menjadikan kita anak syurga bila kita berjaya mengatasi ketakutan, kebimbangan, keresahan bila dibuli. Bila kita mampu mengawal emosi, itulah anak syurga. Kan? Menjadi OKU tu bukan anak syurga. Menjadi OKU tu bila kita menerima takdir Allah, itu anak syurga. Kan? Menjadi orang akhirnya jadi OKU, itu tak menjadi syurga. Dulu naik motor, res haram, putus kaki. Dah jadi OKU. Aku jadi anak syurga sebab putus kaki. Bukan. Menerima takdir Allah itu anak syurga. Menerima kekurangan diri, itu anak syurga. Menerima kelemahan, menerima sesuatu yang berlaku dalam hidup kita dengan reda, itu anak syurga. Itulah ahli syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Tanamkan macam tu supaya dia faham. Bila orang buli anda ingat Allah, kan? Bila orang buli anda, kan, anda banyak ingat Allah, itulah anak syurga ibu. Nampak tak? Didik dia macam tu. Kan? Lepas tu, didikkan dia untuk bangkitkan jati diri, sahabat. Satu lagi pendekatan selepas kehidupan harian ialah banyakkan zikir. Perbanyakkan zikir. Perbanyakkan zikir. Perbanyakkan zikir. Ajar anak untuk zikir. Sebab zikir ni kuatkan hati. Zikir menjadikan hati kita jadi teguh. Perbanyakkan zikir. Apa saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masukkan zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil.
zikir sama-sama dengan anak. Bila anak ada masalah aja, nasihat itu jangan datang dulu, zikir dulu sampai. Buat apa pegang kayu tu, Zim? Buat apa? Buang. Letak telak tepi. Bila anak kita hadapi masalah, pertama sekali bukan nasihat, ajak dia zikir sama-sama. Hasbunallah ni'mal wakil, 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 hasbunallah ni'mal wakil. Contoh, kan zikir-zikir yang kita dia bawa, insya-Allah anak kita jadi kuat, insya-Allah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham sahabat? Nampak tak? Kita banyak nasihat tak cukup. Amalan tu lebih kuat daripada nasihat. Tapi nasihat juga perlu ada. Ingat tu. Boleh faham tak? Bila kamu hidup dengan nasihat je tapi tak ada praktikal, tak jadi. Anak tu tak kuat. Kan? Dan satu hari nanti kamu tak ada kan? Satu hari nanti kamu tak ada kan? Ayah, satu hari nanti kamu tak ada kan? Mak, satu hari nanti kamu tak ada kan? Siapa nak nasihat anak anda bila dia jatuh? Tapi zikir tu kekal. Nampak tak? Teringat. Dulu mak ajar. Kalau jatuh, kalau susah, kalau payah, kalau derita, kalau sukar, kalau ada kesulitan, zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mak dah tak ada. Tapi zikir tu masih ada. Mak tak ada. Tapi zikir hasbunallah masih ada. Nampak tak? Mak dah tak ada. Ayah dah tak ada. Tapi zikir. Ya Fatah ya Razak. Ya Fatah ya Razak. Ya Fatah ya Razak. Dia yang bagi rezeki. Mudah-mudahan aku direzekikan dengan kekuatan dalaman. Aku direzekikan dengan ketabahan. Aku direzekikan dengan sabaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faham ke faham? Ini yang kita kena buat, sahabat-sahabat. Jangan tamak. Kau ni macam ni. Dia dah kena lanyak kat sekolah. Dia dah kena macam-macam. Kita lanyak. Banyak mak bapak tak pinjamkan telinga untuk anak. Suara anak tak sampai ke telinga kita. Suara anak tak sampai ke hati kita. Jadilah pendengar yang baik, insya-Allah. Jadilah pendengar yang baik, insya-Allah. Kan? Keluarga kita akan terbaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Soalan. Ada soalan? Soalan daripada Ahmad Zamri. Ya, Encik Ahmad Zamri. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pendapat Pak Aris. Saya ada anak lelaki berumur 10 tahun, boleh dikatakan terlampau aktif. Saya bercadang dan hantar anak saya ke pusat tahfiz. Apa pandangan Pak Aris? Terima kasih. Pandangan saya terang, dah terang lagi bersuluh. Dah bersuluh lagi terang. Pendapat saya terbaik. Teruskan. Saya dah jumpa banyak anak-anak yang aktif, yang agresif, tapi bila pegang Quran, insya-Allah dia mild balik. Dia jadi manusia normal seperti anak-anak yang lain, insya-Allah. Nampak tak? Hanya saya minta buat solat sunat 2 rakaat, minta petunjuk daripada Allah untuk kita buat satu keputusan, buat solat sunat 2 rakaat kan, untuk minta pada Allah merasa yang sesuai untuk anak kita. Jangan main mentah-mentah. Saya tak nak cerita banyak. Kan? Jangan main mentah-mentah. Dengar nampak sana merasa kita hantar. Dengar sana hantar. Main hantar je, tak nak. Saya nak bagi tips. Kalau nak hantar anak ke madrasah, ibu ayah kena masuk madrasah dulu. Kan? Kata pada pemilik madrasah atau mudir atau ustaz yang sambut kita, saya nak survey. Saya sedang nak buat keputusan untuk hantar anak saya ke madrasah. Boleh ustaz terangkan sikit apa manfaatnya kalau anak saya belajar di tempat ustaz? Boleh tak ustaz tolong terangkan saya? Nampak tak? Tolong sahabat, jangan terperangkap. Dahlah bayar, ada merasa saya tak kutuk, saya tak lanyak, saya bukan sindir, bukan isu, itu bukan niat saya. Saya tak nak anda bayar seakan-akan anda bayar akhlak anak anda, bukan macam tu. Kan bayar mahal, anda harap bahawa anak anda jadi baik. Yang anda bayar tu yuran, bukan akhlak anak anda. Boleh faham tak? Banyak mak bapak bila bayar 500, masuk madrasah bayar 500, dia anggap bahawa anak dia mesti jadi baik. Yang anda bayar yuran, bukan bayar akhlak anak anda. Nampak tak? Ustaz pergi mana pun sama juga. Kan? Sebenarnya sama je. Yang paling penting bagaimana kita bangunkan ustaz tu. Ustaz pun harus dibangunkan, wajib dibangunkan supaya dia boleh bangunkan pelajar tu. Faham ke faham? Sebab tu kita perlukan tim yang kuat. Semalam kita menyusyarat dengan tim ustaz dan ustazah. Kita bagi tahu. Kan? Tim Pak Aris memang kerja kuat mati-mati untuk cek dana. Walaupun kita bawa masuk dana banyak di madrasah, tapi ustaz-ustaz tidur, ustaz-ustaz tak ajar sungguh-sungguh, ustaz-ustaz main berkira dengan kerja. Madrasah tak boleh pergi jauh. Madrasah tidak akan mantap. Madrasah tak akan mencetak ulama. Kalau ustaz-ustaz malas untuk kembangkan ilmu mereka, pelajar yang akan dilahirkan adalah biasa-biasa. Nampak tak? Sebab tu pergi ke madrasah, ambil tahu ustaz-ustaz ni. Saya bagi tips. Tanya pada ustaz-ustaz di madrasah, ustaz-ustaz ni syahadah tak? Ustaz-ustaz ni ada paling asas syahadah lah. Kan banyak hafiz tapi tak syahadah.
kita nak anak kita belajar, orang awam memang tak faham. So saya terangkan dah. Kan? Yang penting kita datang ziarah madrasah-madrasah tadi tu, kita sedih, tak apa. Kalau kita rasa tak selesa, tak sesuai, tak apa. Tapi tolong jangan pakai ini, jangan masuk macam orang kaya. Jangan masuk sebagai orang kaya. Masuklah sebagai hamba Allah SWT. Jangan masuk ke madrasah, masuk tu survey, masuk saya. Jangan kau survey madrasah tu, kau pandang daripada sudut kau orang kaya. Alamak, kayu di bangunan dia. Alamak, jangan. Nampak tak? Kau ingat apa? Bangunan batu anak kau jadi hebat ke? Tak semesti bangunan tu cantik belum tentu akhlak anak kau cantik. Yang nak cantikkan akhlak ni ialah ustaz-ustaz. Kan? Semua sekolah di Malaysia cantik kan? Kau tengok pegangan budak-budak sekolah. Kau tengok pegangan sekolah. Sekolah semua cantik kan? Macam-macam bentuk sekolah kan? Sekolah cantik betul, cantik kan? Dengan cat ni cantik betul. Betul kan? Kau tengok akhlak budak-budak. Lepas balik sekolah, kau tak masuk sekolah, tu masuk sekolah. Kan? Loceng bunyi, balik sekolah kau tengok. Yang Willy, yang bak motor pam, yang bak perempuan, yang perempuan buka tudung. Yang lelaki berkepit dengan perempuan, isap rokok depan cikgu, keluar selamba je nak tunjuk cikgu ni luar sekolah, aku punya kuasa. Tapi bangunan cantik tak? Sekolah cantik tak? Ada bunga-bunga cantik, tapi akhlak tak cantik. Yang kita nak cantikkan bukan persekitaran sekolah. Cikgu, yang nak cantikkan dulu ialah nak dicantikkan dulu adalah akhlak. Bukan persekitaran sekolah. Yang nak dicantikkan ialah akhlak. Persekitaran sekolah tu bonus. Banyak orang akhlak yang cantik walaupun rumahnya usang. Berlantaikan simen yang dah pecah-pecah, tapi akhlak terbaik. Buat apa batu marmar? Catnya menarik tapi akhlak yang tak tertarik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham ni? Allahumma salli ala Muhammad. Ada soalan? Kita beri soalan seterusnya. Ada soalan daripada followers. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada seorang anak yang sangat baik. Namun begitu ketika beliau berjaya dan berkahwin, masanya untuk saya semakin kurang. Saya faham anak saya ada tanggungjawab. Cuma saya rindu dengan suara dia. Tak datang rumah pun tak mengapa. Janji dapat dengar suara dia. Kadang-kadang bila saya rindu, saya akan tengok gambar ketika dia kecil sahaja. Dan kadang-kadang saya senyum seorang-seorang. Saya ada ambil upah jaga anak orang. Dan disitulah saya sibukkan diri saya untuk lupakan rasa rindu tu. Ada tak teknik untuk saya bangunkan motivasi dalam diri saya? Saya tak nak jadi ibu yang lemah. Maaf soalan panjang. Tak apa. Saya sedih, saya sebab, saya susah hati. Kerana itu juga Belanda pada kita semua. Seorang anak yang baik, setinggi mana pun dia panjat, dia mesti ingat di tempat permulaan dia memanjat. Sebesar mana pun jawatan yang dia dapat, dia kena ingat ada insan yang dulu tak pernah ada jawatan besar, memimpin dia, menjadi dia insan yang besar hari ini. Didik anak untuk faham tentang perjalanan seorang ibu. Didik anak untuk cinta ibu dan ayah berasaskan cinta pada Rasul dan Allah. Itu penting tau. Ramai orang hilang anak sebab dia gagal bangunkan anak mencintai Nabi. Ramai orang fikir bangunkan anak untuk cinta mak ayah. Ini yang menyebabkan anak kita beralih cinta. Dia dapat isteri pula pandai kontrol, isteri pula isteri yang garang, tegas. Suami dengar cakap isteri berterusan. Akhir zaman banyak macam tu kan. Akhirnya suami ni nak bagi tahu pada isteri nak balik kampung pun dia takut. Nak call mak pun tak ada masa. Bagi saya ini salah seorang anak. Tak kisahlah anak lelaki, anak perempuan, kita bertanggungjawab pada mak kita. Ibu, saya nak bagi tahu begini ibu. Cepat-cepat maafkan anak. Bila anda rasa rindu dan anda biarkan rindu itu berjalan, anak tu akan menanggung dosa. Faham kan? Bila anak tu menanggung dosa, dia lagi jauh pada kita. Maafkan dia, ampunkan dosa dia. Itu strategi kita, itu perancang kita. Mudah-mudahan bila kita ampunkan dosa dia, Allah rahmati dia, Allah reda ke atas apa yang berlaku. Dan kita mengharapkan anak itu kembali pada kita. Mohon hidayah pada dia setiap hari. Ibu, hantar surah Al-Fatihah pada anak kita setiap masa. Hantar walaupun dia anak, sepatutnya dia hantar pada kita. Kita hantar pada dia, tak apa. Kita hantar pada dia dengan harapan bahawa Allah bagi hidayah pada anak itu supaya dia faham cinta, rindu, kasih dan sayang seorang ibu tidak mungkin bertukar ganti. Tidak ada galang ganti. Allah mesal dan selamat wa selamat. So ibu, anda menggunakan pendekatan jaga anak-anak kecil. Itulah proses jangka masa pendek. Tiba satu masa anda mungkin tak mampu nak jaga anak-anak. Dengan usia anda makin bertambah, yang sepatutnya anda habiskan banyak masa untuk akhirat, maka perkara yang anda sedang lakukan ni tidak akan berpanjangan. Yang paling penting kita kena berusaha, bergerak supaya anak tu faham tugasnya sebagai seorang anak.
Takkanlah dengan handphone mahal sekarang tak boleh nak rakam suara hantar kat mak. Takkan tak boleh buat video call. Dahsyat betul anak-anak kita pada hari ni. Nampak tak? So apa kita nak buat sekarang ni puan? Saya nak ajar puan beberapa tips. Mudah-mudahan ia memberi hasil yang baik kepada puan. Pertama puan, kan, wujudkan WhatsApp group dalam keluarga kita. Itu membuka ruang untuk anak kita berada di situ. Dua, kan, rakam suara hantar pada anak kita, atau rakam video hantar pada anak kita, yang kita mengharapkan ada respon daripada anak kita melalui rakaman suara yang sama, rakaman video yang sama. Nampak tak? Next, buat mesyuarah keluarga. Kita gerakkan, bila anak balik, kita buat satu pertemuan dengan keluarga hati ke hati. Kan? Mudah-mudahan anak tu faham. Next, hantar mesej-mesej yang banyak mendoakan dia. Doa, mesej-mesej tu satu mesej yang tertulis. Saya nak juga ibu doa menggunakan rakaman suara. Ya Allah, jadikan anak-anak aku, ya Allah, anak-anak yang taat pada agama, taat pada Rasul, taat pada ibu dan ayah. Ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh. Wahai Allah, aku ampunkan semua dosa anak-anak aku. Wahai anak-anak ibu, ibu doakan di manapun anda berada, agar kekal menjadi anak yang baik, menjadi suami, menjadi isteri yang baik, menjadi umat yang terbaik, menjadi hamba yang terbaik. Doakan dia, rakam suara. Dengan harapan anak kita sentuh hati. Buat tu ibu, itu kunci besar. Buat, insya-Allah. Buat bertusan, kalaupun dia tak balas, buat secara bertusan, jangan give up. Insya-Allah anak tu akan faham. Suara itu suara rindu. Itu dia. Anak tu akan faham suara itu suara cinta, kasih dan sayang. Main perasaan dia dengan cara, kalau puan tak ada WhatsApp group, puan hantar WhatsApp gambar-gambar ketika puan bersama dengan masa kecil-kecil. Angah ingat tak gambar ni? Kalau gambar ni kat mana Angah? Saja je masuk. Kita nak tengok respon dia macam mana. InsyaAllah. Itu baru fasa-fasa. Ibu, nanti ibu ada program Paris and kelas online. Benda ni sangat menarik untuk kita buat strategi. Tak boleh sama macam ni je kita buat. Nanti ibu sampai ke level ni, apa nak buat lagi? Sampai ke level ni, apa nak buat? Saya pandu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita berjaya. Ya, insya-Allah. And itu saya suka. Saya suka macam tu. Daripada saya seminar ataupun saya cakap macam ni je, saya nak gunakan rawatan berkala. Kan, nak buat pendekatan yang berkala. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bersama kita dalam perjuangan. Kalau ibu tak ada masa apa saja, hadirkan live kat sini setiap masa, insyaAllah. Next, jangan lupa sahabat-sahabat, kan, untuk daftar kelas online. Kelas online maknanya kelas yang kita bicara tentang, dia ada kelas, tinggal nombor telefon. Ada kelas online tu ada satu, ialah kelas berkaitan dengan masalah anak je. Itu masalah anak je. Dan satu kelas khas, saya nak impunkan kat situ je. Jadi kita senang bicara tentang anak. Satu lagi masalah keluarga. Masalah keluarga ni bukan anak. Suami, isteri, ipar duai, mentua, mak bapak kat situ. Satu lagi ialah kelas khas untuk dadah je. Kan? Sebab nak rawat tu dalam bentuk kelas online ni, kita perlukan khas pengususan. Tak boleh ada kat situ ada dadah, kat situ ada masalah ibu apa, kat situ ada masalah suami. Tak boleh. Kan? Saya nak dadah je. Tak kisahlah suami isyak dadah ke, anak isyak dadah ke, isteri isyak dadah ke, tak kisahlah. Dan Allah SWT SWT. Tinggalkan telefon untuk anda hadir kelas online. Bagi anda yang nak bantu Madrasah Paris, dana boleh bagi. Anda boleh sumbangkan dana untuk Madrasah Paris. Antara perkara yang anda boleh buat adalah hadir ke FB Paris. FB Paris, kat situ ada senang pay. Dan anda boleh manfaatkan dengan sumbangan sebanyak hanya RM2 saja. Anda boleh bagi RM10 untuk sumbang kepada Madrasah Paris. Ya, kalau anda nak lebih, itu tak ada masalah. Pak Dis, saya tak mampu Pak Dis, saya boleh bagi sebulan sekali je RM2. Alhamdulillah. Kalau tak mampu pun doakanlah Madrasah Paris dan semua madrasah yang ada. Mudah-mudahan mereka berkembang dengan baik, insya-Allah. Allah SWT. Next, soalan seterusnya. Soalan daripada Khalid Yaakob. Ya. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya sikit, kalau kita hantar anak ke sekolah Cina untuk ia faham percakapan dan bahasa Cina, tapi pada masa yang sama ia dah mula suka dan bergaul dengan budak-budak berbangsa Cina. Cumanya yang menjadi masalah adalah bila masa rehat mereka akan keluar bersama dan ada anak Cina ni ramai yang bawa bekal sendiri. Jadi persoalannya, saya dah nasihati dan bagi nasihat, cuma saya risau mereka berkongsi makanan. Adakah saya perlu tukarkan balik anak ke sekolah Melayu di saat dia dah suka berkawan dengan rakan Cina? Jawapan ya dan jawapan tidak. Kan? Saya tak nak bila kita tukar-tukar sekolah, itu akan membunuh semangat dia. Kita
mengambil sesuatu yang dia minat. Tapi jawapan juga perlu kita perlu perlalusi juga. Apakah kesan dia daripada sudut akidah, dari sudut akhlak, dari sudut adab. Kita kena satu, tolonglah ibu ayah. Sebelum kita buat apa-apa keputusan, hanya kerana kita nak anak kita belajar bahasa Cina, jangan kita duduk di sebuah tempat di mana semua benda dikorbankan. Kita boleh pergi hantar anak kelas tuition, berbahasa Cina, belajar Mandarin. Bangsa kita kalau campur dengan bahasa Cina, tidak akan menjadikan kita kaya. Yang menjadikan kita hebat, ada jati diri bila kita membina karakter orang kaya. Kita membina karakter orang berjaya. Nampak tak? Sebab tu penting untuk kita ambil tahu bagaimana kita boleh bangunkan karakter tersebut. Itu sangat penting. Kan? Ada ramai orang berjaya tapi tak sekolah Cina. Ada ramai orang boleh berusniaga dengan orang Cina walaupun dia tak pernah berkawan dengan Cina di sekolah kebangsaan yang sekolah tu sekolah kampung. Tak ada seorang pun Cina. Hanya saya nampak bahawa perkara macam ni perlu diberi perhatian yang sewajarnya oleh menteri. Menteri agama satu hal. Menteri pendidikan pun penting juga. Dulu Mazli Malik saya nampak dia ada kebijaksanaan bab-bab ni. Dan saya harap menteri pendidikan yang ada hari ini adalah menteri pendidikan yang nampak benda-benda ni. Sekarang kepimpinan dah diterajui oleh majoriti orang Islam supaya anda nampak. Kan? Sepatutnya saya punya cadangan, mungkin orang tak setuju tak apa. Bagaimana kita nak pastikan anak-anak Melayu Islam tidak pergi sekolah jenis kebangsaan, kan? Kita bukan resis. Saya nampak anak-anak bangsa Melayu pergi sekolah jenis kebangsaan sebab nak belajar bahasa Cina. Apa kata sekarang kita buat masuk bahasa Cina kat sekolah kebangsaan? Kita ajar kan bahasa Cina sebagai bahasa yang perlu diambil oleh anak-anak Melayu supaya anak Melayu nanti boleh bersaing dengan orang Cina secara sihat dengan menguasai bahasa Cina. Tak perlu kita korbankan segala-galanya untuk dapat satu perkara. Kita korban banyak benda. Banyak masalah. Ada sekolah dia memang fanatik, banyak resis. Saya faham. Itu bukan satu tuduhan. Ia memang benar-benar berlaku. Tak semua resis lah. Kalau benar-benar lah. Takkan semua kita resis. Kalau benar. Kita kena berani bercakap sebab Nabi ajar kita untuk berani bercakap. Ada sekolah memang terang-terang jual makanan yang tak boleh dimakan oleh umat Islam. Tapi anak kita sekolah kat situ. Nampak tak? Ada sekolah tak banyak orang Melayu. Kan? Budak kita pula dah terbiasa dengan kawan-kawan non-Muslim dia. Dan dia pelajar pandai. Yang mana kawan-kawan non-Muslim selesa dengan mereka. Dengan anak kita sebab anak kita pandai. Itu budaya orang lain, orang bangsa lain. Kalau anak kita pandai, memang mereka suka dekat. Jadi anak kita ni, kita bimbang bab-bab makan, kita bimbang bab-bab. Memang betul, ada orang kata anak saya dulu sekolah Cina tak ada masalah pun. Ya betul, saya faham. Saya faham. Tapi itu anak anda. Tak semua, tak boleh jadikan itu sebagai modul untuk anak orang lain. Setiap anak orang ada karakter yang mak bapak dia kena belajar untuk kuasai. Ada orang antara anak sekolah Arab, kan? Sekolah agama dia jadi orang hebat. Ada orang hantar sekolah agama jadi makin teruk. Kan? Dia kena zina di sekolah agama. Dia kena larak di sekolah agama. Ini bukan gurau. Ini adalah fakta. Saya terlibat dengan sekolah-sekolah kan bertahun-tahun. Jadi kita tak boleh jamak semua benda tu. Kita mesti merujuk kepada masalah secara sendirian. Masalah tu secara peribadi. Kan? Kalau anak anda ada masalah pergi sekolah aliran sekolah jenis kebangsaan, so anda kena ambil tindakan dengan pantas. Ciri-ciri orang berjaya adalah tidak bertangguh. Ciri-ciri orang berjaya adalah tidak melewat ke satu benda yang baik. Boleh faham tu? Dan ini saya cadangkan kepada kementerian mak masuk bahasa Cina ke sekolah kebangsaan. Sebenarnya banyak positif. Anak-anak Melayu tahu cakap bahasa Cina, kita boleh menguasai ekonomi Malaysia. Berusaha dengan orang Cina lebih mudah. Taklah kena tipu. Kan? Saya sendiri ada pelajar-pelajar yang tahu bahasa Cina dengan fasih. Anak saya tidak tahu. Tapi saya ada pelajar-pelajar yang fasih bahasa Cina, yang kalau saya pergi berusniaga, saya bawa mereka, saya tahu apa berlaku. Sebab mereka tak tahu pelajar saya pakai songkok, pakai serban, pakai jubah. Mereka tak tahu pelajar saya tahu cakap bahasa Cina. Lepas itu kita tahu ada banyak benda tak betul sedang berlaku di Malaysia. Ia betul. Ia memang benar-benar berlaku. Ia benar-benar berlaku. Nampak tak sebab pelajar saya sendiri tahu cakap bahasa Cina. Dia sendiri bagi tahu saya macam ni. Tapi bila pelajar kita cakap bahasa Cina dengan dia terperanjat. Sorry Ustaz, sorry ya. Tak ada, saya cakap untuk orang lain. Sorry, minta maaf Ustaz, minta maaf. Tak apa. Saya pun basuh lah. You jangan macam tu. You kaya pasal orang Melayu punya duit tau. You jangan sombong. Kita sama kita satu Malaysia, Kita tolong satu sama lain. Kita bukan mau bakar you berkedai, kita support you berkedai lagi. Kenapa you selalu fikir negatif pada orang kita? Kan? Tapi bila orang kita fikir negatif you marah. Tapi you cakap bahasa yang kita tak faham, you sudah tipu sama kita. You sudah bohong sama kita. You sudah jual barang tak betul punya barang. Kan? Nampak tak? Nampak tak? Boleh faham tak? Satu kuasai sebanyak mungkin bahasa. Itu menjadikan bangsa Melayu jadi lebih hebat, lebih tinggi nilai dia, kedudukan ni. Kita jangan takut belajar bahasa Cina.
Kan? Kita rasa kalau belajar bahasa Cina maka kita jadi Cina. Ni siapa ajar? Kita belajar bahasa Arab, bahasa Cina. Nampak tak? Kita belajar bahasa-bahasa yang lain untuk jadikan bangsa kita bangsa yang ada knowledgeable. Kita mempunyai keupayaan untuk bersaing nanti. Allah SWT wa ansamat. Saya percaya itu. InsyaAllah. Jadi jawapan saya ya dan tidak. Sebab jawapan ada pada anda, ibu ayah. Dan untuk jadikan anak anda menguasai bahasa Cina. Ada orang kata sekolah Cina pandai matematik. Ada banyak budak Melayu pandai matematik walaupun tak sekolah Cina. Kena betulkan benda tu? Betul? Kan? Betul. Ada orang kata kalau sekolah Cina pandai matematik. Siapa cakap? Orang kita pecah-pecah mana tu semua tak pandai matematik kat sekolah dulu. Tapi pandai kira. Pandai kira duit. Maka rasuah pecah mana semua banyak orang kita macam tu kan. Walaupun dia matematik dulu bodoh. Tak pernah belajar maths. Tapi kerja pecah mana. Pandai pula kira duit. Faham tak? Kau faham tak tu? Kan? Jadi, jangan ada tanggapan yang bodoh macam tu. Nak pandai matematik sekolah Cina. Siapa cakap? Kami dulu sekolah, ambil admat boleh skor. Tak sekolah Cina pun contohnya lah. Kan? Kita selalu pandang rendah pada bangsa sendiri. Sampai mati pun kita tak nampak hebatnya. Ya, memang betul ada budak Melayu isap dadah. Ya, betul budak Melayu ada merempit. Betul lah budak Melayu banyak berzina. Itu kau tengok tanah Melayu kat Malaysia. Kau pergi negara Cina? Semua isap dadah tu Cina. Sebab negara Cina. Kan? Mana kau jumpa Melayu kat sana? Betul tak? Jadi kau jangan pandang orang Melayu tu sampah. Ini pandangan salah. Pandangan salah. Memanglah kau pergi kat Malaysia kau nampak Melayu banyak rosak. Kau pergi kat negeri lain pula, kau pergi kat Ireland. Kau nampak kau Melayu rosak. Engkau pergi kat Switzerland, engkau pergi kat UK, engkau pergi kat Amerika Syarikat. Yang bunuh-bunuh orang tu Melayu ke kat Amerika Syarikat? Nampak tak? Kan? Itu maksud dia. Jangan kita pandang daripada sudut yang salah. Maka jawapan pasti akan salah. Ingat tu. Tulis kat orang komen. Bila pandang dengan pandangan yang salah akan menghasilkan jawapan yang salah. Allah SWT. Faham ke faham tu? Okey, soalan yang terakhir insya-Allah. Boleh? Dah terakhir ke belum? Maka ada masa lagi. InsyaAllah. Sahabat-sahabat. So, Kim, boleh sumbangkan dana untuk Madrasah Pak Riz. Ada juga orang pandang serong. Biarlah dia pandang, alah, buat live minta duit orang. Buat live minta duit orang. Aku ajak bersedekah. Nanti besok mati, kau akan nampak bahawa perbuatan ni lah perbuatan yang abang muliakan. Sedekah. Saya bukan paksa orang bagi duit, ada paksa. Siapa masuk live ni mesti bagi duit, mana ada. Saya galakkan orang bersedekah. Dengan bersedekah ni lah kita dekat dengan Allah SWT. Nampak tak? Sedekah ni lah karakter ahli syurga. Nampak tak? Sedekah ni lah kan, yang menjadikan kita ni berjaya bunuh sifat ego, sombong, angkuh. Ni harta aku kerja kuat, aku kerja penat, takkan aku nak bagi duit orang. Inilah dengan sedekah mengakis benda-benda macam ni. Allah SWT. Ada soalan ni? Kita bagi soalan yang terakhir insya-Allah. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan daripada Nick Bashir. Ya, Nick Bashir. Saya nak tanya macam mana ya kalau keliru dalam masa depan. Saya dah buat istikharah banyak kali tapi tak dapat jawapan. Nak mendapat jawapan daripada istikharah. Istikharah ni solat sunat. Kan banyak orang fikir istikharah tu mesti dapat jawapan. Kamu kena hidupkan solat fardu dulu. Kamu kena jaga amalan dulu. Kamu kena pastikan kamu adalah orang yang hidupkan agama. Insya-Allah. Kan istikharah tu ada jawapan. Insya-Allah. Sebenarnya ada banyak jalan untuk dapatkan panduan pada Allah. Buat solat tahajud. Jaga tahajud insya-Allah. Buat tahajud. Masa depan anda penuh kegemilangan, penuh kemenangan, penuh kesuksesan. Bahasa Melayu baru. Kesuksesan. Kan? Bila kamu jaga agama, Allah tidak akan menzalimi orang yang jaga agama. Malah orang tak jaga agama pun Allah tak zalim dia. Nampak tak? Kan? Dia menzalimi diri dia. Jaga agama, jaga solat, jaga zikir, baca Al-Quran. InsyaAllah masa depan anda terbaik. Berapa ramai orang dulu sekolah bodoh hari ini pandai kaya raya? Berapa ramai orang dulunya sekolah dia bodoh ke ujung tapi hari ini kaya raya? Allah zalimi dia ke? Tak kan? Dulu sekolah bodoh, tak orang percaya dia hari ini jutawan. Ya, saya jumpa banyak kawan saya. Dulu bodoh. Sekarang tokis bihun lah, kan? Tokis kicap lah, tokis mi kuning lah. Nampak tak? Dulu fikiran kuning. Sekarang tokis mi kuning. Nampak tak? Subhanallah. Nampak tak? Sebab dia ada keinginan nak berjaya. Dia ada kemahuan nak berjaya. Dan dia sanggup hadapi kesusahan sebab dia ada cita-cita nak berjaya. Itu mesti ada pada kita lah. Kan? So masa depan kita kan terletak pada tangan kita sendiri. Dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita berteman. Nampak tak? Itu semua mempengaruhi masa depan kita.
Kita tak boleh delete masa depan. Kita tak boleh delete masa lepas. Tapi kita boleh adjust masa depan. Faham tak? Kita tak boleh delete masa depan. Kan? Tapi kita boleh pastikan masa depan kita. Masa lepas kita tak boleh delete. Tapi kita boleh pastikan masa depan kita ada satu yang kita boleh adjust sekarang supaya tidak berlaku seperti masa lepas. Allah SWT. So jangan lupa, anda juga boleh hantar anak anda untuk personal coaching dengan Pak Riz. Kan? Kalau anda ada masalah keluarga, boleh juga coaching. InsyaAllah. Jangan lupa untuk tinggalkan nombor telefon. Kelas online. Kan? Ada kelas online. Kan? Bermula pada bulan 9 nanti. Hari Sabtu ni kita akan ada seminar online. Dah tutup pun. Untuk 500 penyertaan. Dah tutup. Dan insyaAllah kita buka untuk 300. Tapi kita dapat lebih. Kita teruskan. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada sesuatu yang terbaik. Kita dapat manfaatkan pada Sabtu ni. 8/8. InsyaAllah. Mudah-mudahan terbaik. Kita boleh bantu ramai orang. InsyaAllah. So jangan lupa untuk live setiap hari dengan Pak Riz. InsyaAllah. Kita undur diri. And anda boleh beli air sifat juga. Air bacaan 30 juzuk Al-Quran. Anda boleh tinggalkan nombor telefon kata nak beli air sifat. And air tu kita hantar sampai ke rumah anda di Melaka. Kalau di luar Melaka, kita boleh post. InsyaAllah. Doakan masa Pak Riz supaya boleh berkembang. Dan mampu hadapi semua cabaran dan rintangan. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam ta'fir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal kalim. Insyaallah kita jumpa besok.